Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada petang ini dapat kita bersama. Insya-Allah kita akan sambung perbincangan dosa besar yang ke-46 tak habis lagi, pada muka surat 329. Pada muka surat 329 yang mana dosa besar yang ke-46 ini iaitu an-niyahah, meratapi kematian. Ini secara jahiliah lah. Dengan menampar muka, koyak baju dan sebagainya. Itu amalan jahat, dengan bertempik, meraung-raung dengan suara yang kuat, seolah-olah tidak dapat menerima secara redha takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu daripada kabair, dosa-dosa besar. Muka surat 329 ni, yang mana perbincangan kita pada minggu lepas berakhir pada satu hadis yang mana Nabi SAW telah memuji Ummu Salamah itu bila kematian Abu Salamah. Jadi Rasulullah SAW sebut dalam hadis. Cuba kita baca sekali lagi hadis ini. La tad'u ala anfusikum illa bi khair فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون ثم قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين وافسح له في قبره ونور له فيه واخلفه في عقبه في الغابرين. Janganlah kamu berdoa untuk diri kamu kecuali kebaikan, kerana para malaikat akan mengaminkan apa saja yang kamu ucapkan. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Abu Salamah, ya Allah, ampunilah dosa-dosa Abu Salamah, tinggikanlah darjatnya bersama orang-orang yang mendapat petunjuk, luaskanlah kuburnya, terangilah kuburnya, dan gantikanlah orang seperti dia untuk orang-orang yang ditinggalkannya. Jadi lima perkara dalam bentuk doa, yang mana Nabi doa dalam doa dia terhadap Abu Salamah. Mana 5 poin. Yang mana kelima-lima doa yang dilakukan oleh Nabi kepada Ummu Salamah ni lebih besar kedudukan daripada dunia dan seisinya. Jadi kita boleh ambil lah idea daripada doa ni. Boleh ambil kita boleh ambil idea daripada doa ni. Pertama sekali, yang mula-mula sekali, yang paling asah kepada orang mati ni. Ini paling asah ni. Bukan hadis ni saja, dah banyak lagi hadis ni. Yang paling asah bila kita nak supaya ada kebaikan kepada si mati, kena istighfar untuk dia. Istighfar ni mana? Minta doa dari sisi Allah untuk dia. Inilah yang paling utama. Ibu kita, ke siapa saja. Yang kedua, minta supaya Allah tinggi kadarjatnya dengan diletakkan bersama dengan orang yang mendapat petunjuk. Yang kedua, diluaskan kuburnya. Yang keempat, diterangi kuburnya. Yang kelima, gantikanlah orang seperti dia untuk orang-orang yang ditinggalkannya. Baik, satu dari kelima butiran doa tersebut telah kita ketahui, dan yang lainnya insya-Allah akan terkabulkan juga. Disebutkan selepas tu Ummu Salamah berkahwin dengan siapa? Dengan Nabi SAW. Sudah tentu dah Nabi dengan Abu Salamah ni lebih baik. Jadi yang kelima tu, dan gantikanlah orang seperti dia untuk orang-orang yang tinggalkannya. Jadi bila Abu Salamah meninggal dunia, ada isteri dia tu yang tak mati tu, Ummu Salamah tu jadi janda. Tiba-tiba Nabi lamar dia, dah berkahwin dengan Nabi. Maknanya Allah ganti dengan yang lebih baik. Jadi doa ni semua orang tahu. Ummu Salamah tahu, sahabat-sahabat pun tahu. Dan hadis ni merupakan satu bentuk manaqib kepada Ummu Salamah.
Kelebihan Ummu Salamah. Kelebihan Ummu Salamah. Adapun salah satu doa tersebut yang kita ketahui adalah bahawa Rasulullah di kemudian hari menjadi pengganti bagi Abu Salamah dan bagi anak-anak yang ditinggalkannya. Makna anak-anak tiri Nabi. Inilah saya sentiasa sebut ada hadirat. Jadi Abu Salamah ni ada anak dia. Bila Nabi berkahwin dengan balu dia, maknanya anak-anak dia tu jadi anak-anak Nabi lah, kita sebut sebagai anak tiri. Dan anak-anak dia ni berjasa besar pada agama. Maknanya sukatan pendidikan kita ni sebenarnya perlu ditambah lah. Sebab tu kena baca buku Azwajun Nabi SAW wa abna'uh, isteri-isteri Nabi dan anak-anak dia. Sama ada anak tiri Nabi Khadijah, dia ada anak tiri dia dengan suami dia sebelum itu, kita pun tak tahu. Kalau kita baca dalam sejarah, kita akan jumpa lah. Acak kita jumpa sejarah bila disebut tokoh-tokoh, ini anak tiri Nabi, tapi kita tak tahu. Maknanya anak-anak Abu Salamah ni dijaga oleh Nabi lah. Jadi Nabi jadi bapa angkat dia. Satu keistimewaan tu. Tapi kita tidak tahu siapa anak-anak dia tu. Kenapa kita tak minat nak dedahkan perkara ni? Sepatutnya kena tahu tu. Bukunya adalah, insya-Allah. Mungkin kalau habis ni kita boleh ambil buku tu. Kita bincang tentang azwajun, isteri Nabi. Dia bincang semua dengan anak, dengan isteri dia ni, mana anak dia. Dan isteri-isteri Nabi tu setengah-setengah tu memang ada anak pun sebelum berkahwin dengan Nabi. Moga janda ke semuanya kecuali Aisyah ya. Faham saya di sini. Dan bagi anak-anak yang ditinggalkannya, beliau menjadi suami Ummu Salamah. Nabi menjadi suami Ummu Salamah. Sebab Nabi juga adalah penjaga, pendidik bagi anak-anak Abu Salamah tu. Sehingga semua anak-anaknya hidup di bawah bimbingan dan lindungi Rasulullah SAW. Siapa anak dia tu? Rugi kita sebab kita tidak tahu. Sepatut kita kena tahu kan. Tak apalah, kita boleh bincang semula. Akhirnya yang terpenting untuk semua orang adalah kena bersifat sabar lah. Wajib bersifat sabar dalam menghadapi semua musibah yang menimpanya dan mengembalikan semuanya kepada Allah dengan berdoa, ya Allah, anugerahkanlah kepadaku pahala dalam musibah yang menimpaku ini dan gantilah dengan yang lebih baik. Tidak mengapa seseorang itu menangis dan bersedih secara wajar, tidak berlebih-lebihan dan tidak disertai dengan ratapan seperti orang jahiliah. Sebab Rasulullah pun pernah menangis kerana kematian anaknya. Tu semua ulama terima. Bahkan Nabi sehingga terhinjuk-hinjuk kepala bawah, bergerak tu, bergetar tubuh ni, menangis bila anak dia meninggal dunia. Di antara hadis-hadis yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi adalah hadis Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu an ketika ia sedang pengsan. Pada ketika itu kepalanya berada di pangkuan seorang wanita dari keluarganya, kemudian ditangisi dan diratapi. Tak kala Abu Musa sedar daripada pengsan dia, maka dia pun berkata, aku berlepas diri dari orang-orang yang Rasulullah juga telah berlepas diri dari mereka. Berlepas diri daripada para wanita yang meratapi kematian, para wanita yang mencukur rambut ketika ditimpa musibah, dan para wanita yang merobek-robekkan pakaian. Tu maknanya kalau daripada kenyataan Abi Musa ni, makna orang jahiliah ni bukan sekadar pukul kepala, pukul siapa cukur kepala, cukur rambut sampai jadi botak lah, sebagai tanda berkabung, bersedih di atas kematian. Siapa begitu sekali teruknya. Jadi Rasulullah berlepas diri makna perbuatan itu tak ada hubung kait dengan kita. Siapa begitu sekali. Jadi yang dimaksudkan dengan menjerit-jerit di sini adalah mengeraskan suara sambil berteriak seperti orang kena histeria tu. Mana tak terkawal nampaknya. Begitulah maksud dia. Ketika ditimpa musibah, Rasulullah berlepas diri dari para wanita yang menangisi sambil berteriak-teriak, dan kita pun bersaksi di hadapan Allah bahawa kita juga berlepas diri daripada orang-orang yang disebutkan oleh baginda dan berlepas diri daripada semua perbuatan yang dilakukan oleh mereka. Adapun yang dimaksudkan dengan wanita yang mencukur rambutnya adalah seperti yang dilakukan oleh wanita-wanita Arab zaman jahiliah terdahulu. Apabila ada seorang wanita yang tertimpa musibah kematian, maka ia akan mencukur rambutnya seolah-olah dia tidak rela dengan musibah ini. Nampak sangat seolah dia tidak boleh terima takdir itu, ketentuan Tuhan. Ini zaman jahiliah. Rambut adalah mahkota bagi wanita. Kalau wanita yang cukur, kalau tidak cukur sepenuhnya, dia buat nombor 1, nombor 2 misalnya. Pelik, orang tengok pun pelik. Orang kafir sendiri pun pelik kalau ada wanita yang cukur kepala ni.
Memang rasa pelik. Sebab benda tu dia semacam bercanggah dengan fitrah sifat seorang wanita. Kalau kita tengok isteri-isteri Nabi kan, dalam hadis bu, kalau kita tengok bab wudu, taharah, oh rambut panjang belakang, siapa boleh buat sanggup? Boleh sanggup, boleh buat siapa buat jaling 2 ekor jadi. Nah, ekor ni apa ni? Ekor ni buat 2 rambut dia tu dah. Dia jaling. Panjang. Isteri-isteri Nabi ni memang begitu. Tapi dia cukur kepala dia. Rambut panjang dan lebat adalah idaman setiap wanita. Akan tetapi seiring dengan perkembangan zaman dan pengaruh kebudayaan wanita orang-orang kafir atau orang-orang yang mengikut gaya orang kafir, justru pada waktu ini para wanita berlumba-lumba memendekkan rambutnya sehingga menyerupai rambut laki-laki. Wal'iyadzubillah. Sedangkan yang dimaksud dengan wanita yang merobek pakaiannya adalah wanita yang merobek-robek baju dan menjambak-jambak rambutnya. Ketika terjambak ni, dia buat begini, dia tarik rambut tu, dia pukul kepala seperti Syiah buat tu kan, meratapi kematian Sayyidina Husain itu. Dia pukul dada, pukul pipi, katok kepala begitu, sehingga setengah lagi tatbir dia guna pisau pencakut tu, tatbir, sehingga luka. Ada dalam video 10 Muharram ni, dia buat ada satu kawasan, dia ambil video tu guna drone ni, jadi nampak yang pensel darah penuh tu. Dia ada pula ambulans di tepi tu nak ambil yang pensel tu. Kalau kita biar gitu ya. Tu. Kalau di Pakistan, di kawasan perkampungan dia lah. Sebab ada orang kita masuk pergi tengok tu, bau hanya darah tu teruk lah. Itulah. Jadi kalau orang tengok, orang kafir yang tidak tahu, dia akan kata orang Islam lah tu. Tama-tama ada orang kata Syiah ni mazhab tu salah satu mazhab dalam Islam. Malu kita. Padahal bukan kita berlepas diri daripada perbuatan dia seperti Nabi berlepas diri. Takut orang-orang luar kata, tu tengok tu orang-orang Islam tu. Dah bukan puak kita tu. Nabi berlepas diri. Walaupun nampak pakai jubah pakai sebab, bukan puak kita. Sebab tu Syiah ni perbuatan dia boleh menjatuhkan imej Islam. Sebab tu jangan kita kata dia tu puak kita. Jangan kita kata dia tu saudara kita. Sungguh-sungguh orang tu tak boleh dia kata keras sangat hari tu. Kalau dalam bab ni kerah, bab lain dah kerah lagi pun tak apa. Hak ni lah sepatutnya. Kita nak kata sahabat kita nak kata saudara kita gitu. Jatuh maruah umat Islam. Walaupun tidak dibuat di Malaysia, buat tempat lain pun, orang kata dia tu Islam, salah satu mazhab dalam Islam. Tak malu kita. Sebab tu saya tak mengaku awal-awal lagi. Bukan puak kita. Kalau puak demo mengaku. Tapi bukan puak kawan tu. Dia sebab tu kita kena sebut dia ni sebagai agama, bukan mazhab. Dalam hadis tersebut dijelaskan bahawa wanita yang meratapi mayit, yakni mayat, apabila belum bertaubat sebelum ajalnya tiba, maka ia akan dibangkitkan dari kuburnya pada hari kiamat dengan mengenakan pakaian daripada aspal dan memakai baju besi yang diperbuat daripada kudis penduduk neraka. Teruk ni. Kata sirbalun di dalam hadis artinya pakaian, yakni baju, sedangkan makna dir'un adalah baju yang selalu melekat di badan. Maknanya kulit orang tersebut berpenyakit kudis, wal iyadzubillah. Mana orang hidup pukul tubuh tu di hari akhirat, salah satu bentuk sesiat kepada mereka dan neraka lah. Tubuh mereka ni jadi semua berkudih keseluruhan. Allah buat gitu. Jadi penyakit kulit yang luar biasa. Seolah gitu. Sedangkan makna jarabun adalah penyakit kudis. Apabila tubuhnya penuh dengan kudis, kemudian memakai baju yang diperbuat daripada aspal tu, mana ni minyak tar ni, aspal. Tentunya semua ini akan semakin membuatnya terbakar di dalam neraka, wal iyaz. Dah lah kudis dia penuh dengan itu. Dah sakit tu. Comor garai pula kita kata dah. Supaya kena tu. Ni guna minyak tar lebih pada garai lagi. Cuba bayangkan macam mana. Tu dahsyat. Akan tetapi jika ia bertaubat sebelum mati, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Kerana Allah akan menerima taubat seseorang sebelum ajal menjemputnya. Jadi hadirat, kalau kita baca ni hak sebut dalam kitab ni. Kalau kita baca hadis secara kolektif lah, secara keseluruhan kita belajar hadis, beribu-ribu kita baca hadis, kita akan jumpa hadis. Betul sungguh. Hadis Nabi ni mukjizat. Dia sebut pada kita. Maknanya hak Nabi sebut ni ada sungguh berlaku. Sekarang ni tak ada. Hak berlaku betul gini Syiah. Hak Taifuzan tu biarlah orang tidak mencemarkan imej Islam. Orang tahu dia tidak Islam. Tu pun 3 orang Taifuzan tu. Ketika sambut hari apa? Hari Taifuzan tu di apa ni? Batu Kif tu dah. 3 orang Hak lain bukan lak apa? La. Hak jualak hak lain tu.
Hak 300, hak cocok ni. Hak ni dak ni. Beribu-ribu. Pokok tubuh. Tu dia beri galak kes pula. Sehingga ada belah guna pedal belah belakang tu. Rubuh pensel. Lepas tu nampak dalam video sebut doktor mari jahit belakang tu. Kalau kita ketahui lagi. No. Tapi gambar dia orang Islam. Tu bahaya tu. Maklum Nabi berlepas diri. Tidak berlepas diri mana kita kata gini. Dia tidak buat kita tu. Tidak buat kita tu. Itu makna berlepas diri. Sepatutnya gitulah. Kalau Taipuzan tu dia panggil Kavadi tu. Kavadi dia pergi ke Kavadi dia kan. Nak masuk ke itu tu tak. Tu 3 orang ya. Cuba kita tengok. Molek kot gitu. Gili. Jangan jangan pakai pihak takut orang tengok. Kata mana Tok Bela dah. Kita nak tahu nak tak jadi Hindu hak tu dengan kita tak jadi Hindu nak tahu. Saya sama molek pergi. Saya berasa nak pergi. Cuma tak jadi pergi. Siapa sekerak? Gida. Siapa sekerak tengok ai. Takut buat dia berasa pelik. Takut dia berlepas diri daripada kita. Bukan kita berlepas diri daripada dia. Tapi cuba kita tengok. Dia menginsafkan kita. Kita tengok dalam video pun Allah sedih. Ni cocok ni tembus ni. Atas ni pula letak ni. Pukul. Tu. Sakit tu kita kena duri sikit pun berhai putih mata. Jadi bekem tam-tam. Tapi gitulah. Sebab apa? Atas nama agama. Dan kalau dalam Syiah tu boleh pahala besar tu. Buat begitu tu. Kadang-kadang kita tidak tahu falsafah dia apa. Kami sanggup mengalirkan darah kami untuk bela Sayyidina Hussein. Kami sanggup buat begini pada tubuh kami sebagai tanda protes kepada umat Islam Ahli Sunnah. Kami sanggup mati kerana Sayyidina Hussein. Sebenarnya upacara tu untuk membangkitkan semangat benci pada Ahli Sunnah wal Jamaah. Itu sebenarnya. Kalau dalam kitab dia. Baik. Kesemua hadis di atas juga menjelaskan bahawa apabila Rasulullah SAW melihat Sa'ad bin Ubadah pingsan, tiba-tiba beliau menangis dan diikuti oleh para sahabat yang sedang bersama dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat lain pun menangis juga. Bila Nabi tengok Sa'ad bin Ubadah pingsan, mana Nabi menangis, para sahabat juga menangis. Beliau bersabda, "Tidakkah kalian mendengar? Tidakkah kalian mendengar?" Bentuk kalimah pertanyaan ini menunjukkan perintahnya yang artinya dengarkanlah, dengarkanlah. Sesungguhnya Allah tidak akan menyiksa seseorang karena titisan air mata dan kesedihan hati, tetapi Allah akan menyiksa atau menyayangi seseorang hamba kerana ini, dan beliau menunjuk ke lidahnya. Nabi kata kita menangis bila kematian, sebab saat ni dia ni pengsan kerana sakit lah. Kerana sakit ni. Jadi menangis, Nabi menangis dia. Nabi kata kita diazab bukan kerana itu. Itu fitrah kejadian manusia. Tapi seseorang itu terdedah pada azab Allah kerana lidah dia. Meraung-raung, tak ada adalah orang yang menjadi tonggak ekonomi kita. Bagaimana kehidupan kita, gini-gini gitu. Dan lidah ni banyak lagi perkara lain yang boleh menimbulkan musibah berat dunia dan akhirat kepada tuan dia. Lidah tu sebenarnya. Nabi tarik lidah dia, Nabi tarik itu. Kemudian Nabi tunjuk, inilah punca kerosakan manusia. Maksud kata-kata Nabi adalah Allah sama sekali tidak akan mengazab dan merahmati seseorang disebabkan kerana tangisan atau kesedihan. Akan tetapi Allah akan menimpakan azab atau melimpahkan rahmat pada seseorang disebabkan kerana perkataan dan suara yang dikeluarkannya. Sama ada dia kena azab atau dapat rahmat daripada Allah, lidah dia sekadar menangis, mengeluarkan air mata, bergerak tubuh, sekadar itu tidak jadi masalah. Bahayanya ni meraung-raung ataupun mengeluarkan perkataan-perkataan yang menunjukkan tidak boleh terima ketentuan takdir itu. Sini dibuat contoh begini. Dibuat contoh begini. Jika seseorang tertimpa sebuah musibah, kemudian dia mengucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un dengan sepenuh hati, dengan yakin, dengan makna kalimah itu, ia meyakini bahawa Allah lah yang memiliki memiliki kekuasaan, ketetapan dan pengaturan hidup manusia, dan semua urusan kita dikembalikan kepada Allah. Dan jika kita beriman kepada hal-hal ini, maka kita akan berjumpa dengannya di hari kiamat kelak. Jadi apa tujuan hikmah di sebalik bila berlaku apa-apa musibah kita berkata innalillah. Bukan semestinya kematian, tidak. Apa saja musibah, aksiden ke, kebakaran ke, kematian ke, kita boleh kata begitu.
Maknanya apa kita nak latih jiwa kita? Semua ni berlaku dengan kehendak Allah SWT. Kita nak hantar mesej pada diri kita sendiri. Mana sebelum syaitan ganggu kita, awal-awal kita inna lillah selalu. Jadi syaitan pun tegak mata. Dia bila kata inna lillah tu, dia tak boleh ganggu dah lah. Takut mari penyakit itu dulu. Apa berlaku terus inna lillah, kita ingat pada Allah. Itu maknanya. Kalau tidak dia ke syaitan kat jadi macam-macam timbul. Itu maksud inna lillah. Jadi bukan untuk mati sajalah. Mana kalau sakit pun kita kata gitu. Cuma kata tu jangan derah sangatlah. Selu-selu kata. Kalau tak mati lagi lah. Inna lillah. Jangan kata kuat. Takut jadi kosgal lepas tu bahaya juga tu. Tak boleh kira kan ada timbul fitnah. Kalau orang tidak tahu maklumat tu. Dia kata benci macam-macam dah pada kitanya. Nak beramal dengan sunnah ni. Tapi kukuk mana pun begitulah. Selanjutnya Rasulullah bersabda seperti yang tercantum dalam hadis Ummu Salamah, ya Allah, anugerahkanlah kepadaku pahala dalam musibahku ini dan gantilah dengan yang lebih baik. Maka dengan membaca doa seperti ini, setiap orang akan mendapatkan pahala dari musibah yang dialaminya. Adapun jika ia berkata, ini hak yang kedua tadi, yang pertama tadi dia kata inna lillah. Adapun jika seorang itu berkata, wahai orang yang menjadi pelindungku, wahai orang yang melakukan ini dan itu, dan kata-kata yang seumpamanya, maka orang seperti itu akan diazab diakibatkan oleh semua ucapannya tersebut. Wal-iyazubillah. Saya pernah dengar yang saya sebut sebelum ni, saya pernah dengar. Dia tu sama-sama dia menangis lah. Perempuan ni suami dia meninggal kan. Siapa dia pengsel, sepah dia kata. Buat apalah jadi gini kata Murah Kelantan. Macam dia tak boleh nak terima. So teruk dalam kita sebelum ni, dia tubik gitu. Saya tak tahulah dia macam mana boleh tubik. Lepas tu dia pun pensel. Dan dia tidak dibenar pergi ke kubur lah. Isteri dia, suami dia aksiden. Rosaklah tubuh tu sebab aksiden. Kepala pun jadi kepek kata-kata. Kita tengok terhimpit dalam bas tu lah. Dia driver bas kan. Jadi kita tengok pun saya tak kata apalah. Biar macam mana serah pada Allah lah tu. Baik, maksud dari perkataan wahai orang yang menjadi pelindungku, bahawa si mayat adalah tempatnya bergantung dan berlindung. Namun sekarang ia kehilangan orang yang dijadikannya tempat bergantung dan berlindung. Ucapan seperti ini menunjukkan inilah maksud ucapan yang dikatakan niyahah, ratapan yang diharamkan itu. Mana seolah-olah dia bergantung pada orang mati tu, suami dia. Bila suami dia mati, seolah tak ada lah kebaikan untuk dia. Punca rezeki dia tak ada sebenarnya. Itu salah besar lah tu. Rezeki ni daripada Allah, bukan daripada suami dia tu. Kesimpulan dan pelajaran yang dapat diambil dari hadis-hadis di atas adalah bahawa kalau sekadar tangisan biasa yang sifatnya alaminya biasa, manusia biasa, secara fitrah manusia, maka tangisan tersebut tidak dianggap sebagai salah dalam agama. Sedangkan meratap, menjerit-jerit, menampar pipi, merobek baju, apa kita panggil, mengasih di bahasa Indonesia ni, dia itu rambut, dia tarik rambut dan sebagainya, buat jadi rambut jadi rebel-resen tu. Dia bahasa standard nak kata gitu, payah kat tu dah. Sebab tu kita kata kena belajar bahasa Kelantan. Tak sakit kepala kita. Tarik rambut lah. Perbuatan tu. Dan mencukurnya rambut. Siapa boleh kat cukur kepala ni? Atau menjambaknya. Maka kesemua perbuatan tersebut diharamkan. Dan Rasulullah berlepas diri dari semua perbuatan tersebut. Semua ni hati-hati tak boleh katakan sekarang ni. Payah nak berlaku pada umat Islam. Ni. Bila berlaku kematian. Orang jahil pun tidak buat begitu. Bila suami dia meninggal, sekadar menangis gitu je lah. Nak siapa meraung-raung. Kalau ada pun sekadar meraung-raung mungkin ada. Tapi siapa pukul tubuh, tampar pipi, kita kata-kata kepala dia, pukul kepala dia, itu payah. Tak payah nak jumpa lah. Tapi kalau Syiah, ni perkara biasa, jadi budaya dia. Bukan Syiah sekarang ni masih ada lagi tiarah tu. Saya tengok dalam satu rencana, ni hal baru ni. Mana di kaki lima di Iraq di Tehran tu masih ada lagi cara menenun nasib guna burung di kaki lima gitu ya. Perkara tu jadi biasa, ada lagi. Hak zaman jahiliah ada, hak tak ada dah. Nabi hapus dah. Tapi amalan puak Syiah sampai sekarang di kaki lima secara terbuka, secara meluah gitu masih ada lagi. Dia tunjuk satu satu dokumentari lah yang dibuat berkenaan dengan
amalan kehidupan masyarakat Syiah. Yang mana dalam dia komentari itu sebut ni salah satu mazhab besar dalam Islam. Dia sebut malu kita tu. Mana kalau dia siapa kita kata dak ni bukan buat kita berlepas diri daripada dia. Tidak. Jadi memalukan. Masih ada lagi tu. Kita kata di Malaysia ni tak ada dah buat gitu. Kalau ada hak buat menu nasi pun dia buat senyap-senyap dalam bilik. Tidak buat secara terbuka. Tapi perkara ni secara terbuka. Maknanya apa? Maknanya perkara itu masih menjadi amalan masyarakat dia yang dianggap satu amalan masyarakat turun-temurun. Tidak dianggap keji sehingga boleh dilakukan di kaki lima secara terbuka. Baik, dosa besar yang ke-47 iaitu mencela nasab dan keturunan ini. Mencela keturunan dia sendiri ke atau keturunan orang lain, tak kira lah. Tu. Sangat benar jika perbuatan ini, yakni mencela nasab ataupun silsilah keturunan, merupakan kekufuran. Nabi SAW bersabda, "Ithnatan huma bin nasi kufrun, at-ta'nu fin nasab wan niyah 'alal mayyit." Kena garis kufrun tu kita akan bincang, kena letak supaya kita boleh highlight kufrun itu. Sebab dalam kitab Bukhari, kufrun sini bukan kufur yang mengeluarkan seseorang daripada Islam, tu tidak. Jadi kufur di sini lebih bersifat pada kufur nikmat itu. Dia dalam kitab Bukhari dia buat kufrun biduni kufrin. Kufur tetapi bukan kufur yang sebenar. Ini antara hadis yang disebut. Dia kata kita berguna kufur nikmat dah ni. Tidak jadi kafir tu. Ini salah satu. Dua perkara yang menyebabkan manusia jadi kufur. Kufur ni kufur yang mana? Jadi kafir kau. Sebab orang Islam, orang Kelantan kita kalau sebut kafir tu lain, kufur lain. Kufur ni jadi kafir ke tidak? Tu orang Kelantan boleh faham lalu tu. Sebab dia kafir ni dengan kufur ni beza. Orang Arab pun ni orang Kelantan ni. Macam mana dia boleh kalau kafir tu mana tidak Islam. Kufur ni tak lagi. Pandai juga dia. Walaupun tak ngaji Bukhari pun. Dia boleh tahu makna tu. Jadi kalau kita sebut ni kufur jadi kafir ke tidak? Orang Kelantan dia faham lalu tu. Tapi dalam hadis ni dua perkara yang menyebabkan manusia jadi kufur. Pertama sekali mencela nasab keturunan dan meratapi mayit. Kita bincang tadi. Yakni niyahah itu. Ini salah satu bentuk kekufuran. Kufur sini kufur macam mana? Kufur di sini maknanya kufur nikmat. Maknanya macam derhaka pada Tuhan. Tidak jadi kafir yang hilang tauhid itu tidak. Tidak maksud gitu. Baik. Syekh Utsaimin rahimahullah berkata, sabda baginda mencela nasab. Mencela nasab. Yani at-ta'nu fin nasab. Diartikan mencela kerana tindakan tersebut adalah bentuk menyakiti secara maknawi. Hal ini seperti penyakit ta'un yang menyakiti tubuh manusia. Ta'un pun daripada kalimah ni juga at-ta'nu. Ta'un tu kan penyakit ta'un tu. Tapi hak tu dia kena tubuh secara zahir. Tapi at-ta'nu di sini bukan ta'un tu, tapi dia makna tu juga sebenarnya daripada kalimah yang sama. Dia panggil ma'khaz tu. Mushtaq daripada kalimah yang sama. Kalau at-ta'nu tu dia lebih penyakit secara maknawi. Tetapi ta'un tu penyakit secara fizikal. Kerana inilah di celaan disebut ta'nu. At-ta'nu fin nasab. Yakni mencela silsilah keturunan itu. Kata al-ansab adalah kata jamak daripada nasabun yang memberi arti asal keturunan seseorang manusia atau kaum kerabatnya. Ia berani mencela nasabnya. Misalnya dengan mengucapkan engkau anak tukang samak. Tukang samak ni mana samak kulit tu lah soal hina. Atau saudara agah dia kata anak tukang kebun dia datang misalnya tu. Tengok dia hina tukang kebun. Padahal kau taruh tukang kebun mai susah kita dak. Tak kena bagi cikgu besar dah tu. Kadang-kadang manusia ni dia tak sedar kepentingan orang lain tu. Dia nampak dia yang penting dalam hidup ni. Rosak tu gitu tu. Dia tengok orang lain kerja, dia anggap tak penting, dia hina. Kalau tak ada orang-orang yang kita kata kita nampak rendah, tak ada, dia susah manusia hidup. Kita kena menganggap peranan orang lain juga penting. Hak tu Islam ajar kita. Kerana dia kita hidup sebenarnya. Tak ada orang je buat jalan, hak duk kerja, peluh pakai kita. Letih kita. Letih kita. Tu cara Islam ajar kita begitu ya. Engkau anak tukang potong bazur.
iaitu sesuatu dia potong dari kemaluan seperti ketika disunat. Gapo dia panggil tok muding lah. Anak tok muding pun agak ada tu. Tak ada tok muding juga kita. Jangan main-main tu. Oh dia berani nak potong anak raja. Tidak dia. Tak dia orang lain nak potong itu. Sabda Nabi meratapi mayat. Kata meratapi itu mengeraskan suara dengan sengaja ketika menangisi mayat. Perbuatan ini perbuatan disebut sebagai niyahah kerana suaranya seperti suara merpati. Niyahah ni suara merpati tu asalnya. Dia bunyi suara merpati juga. Bunyi tu loh. Tu asalnya. Tapi digunakan untuk orang yang meratapi kematian. Makna kata an-nad makna kata-kata an-nadbu adalah menyebut-nyebut kebaikan mayat. Meratak termasuk perbuatan jahiliah. Tapi kalau kita sebut perkara hak baik, tak apa. Memang kita dilarang apa sebut tak baik, walaupun dia tu tak baik. Kita tak boleh sebut. Ni dia panggil akhlak lah. Katalah dia tu perampok ataupun dia dibunuh kerana mengeda dada, hendak contohnya mati di tali gantung, kita tak boleh sebut. Biar ada orang tahu dah, dia tak boleh sebut. Itu adab. Namun bila-bila pikul mayat, berat juga penagih dada ni. Berat juga mengeda dada dia kata kita tak boleh. Jangan buat begitu. Rupanya perampok ni berat dia kata mayat dia. Bila-bila dia pikul air kubur tu. Tak boleh begitu. Haram tu. Sebab keluarga dia tu ada. Dia tak boleh. Mana Islam dia tahu tempat mana yang sensitif ni. Tak boleh. Biarlah. Nak macam mana? Dia Islam lagi kukuk mana tu pun. Boleh hadir dia bertaubat sebab orang nak dikenakan hukum gantung ni, dia panggil kaunselor tu pergi tu. Sebelum tu nasihat kena bertaubat. Sebab tu dalam mazhab Syafi'i seseorang dia kenakan hukum bunuh dalam Islam. Kalau dia bertaubat, memang dia diminta bertaubat. Dan dengan taubat itulah diampunkan, dihapuskan dosa dia. Bukan dengan sebab hukumnya itu kalau dalam mazhab Syafi'i. Walaupun dalam mazhab Syafi'i sendiri pun ada khilaf. Setengah-setengah ulama dak hukumnya itu sendiri menjadi penghapus dosa dia. Tapi jumhur ulama kata tidak. Hukumnya itu hukumnya. Yang menghapuskan dosa taubat dia sebelum dia dihukum mati tu. Sebab itu dia kaedah dari hukum mati ni, sebelum dia dikenakan hukum itu memang akan beberapa kali dia masuk sesi kaunseling untuk dia menyesali perbuatan dia. Hukum tetap hukum, tapi penghapusan dosa dengan sebab taubat itu, bukan dengan sebab hukum pancung itu. Katalah dia kena hukum pancung tapi dia tak bertaubat, tak hapus dosa dia mengikut jumhur ulama kan? Meskipun termasuk perbuatan jahiliah, tetapi perbuatan masih banyak dilakukan oleh umat Islam. Niyahah inilah meratap ini. Ratapan termasuk perbuatan jahiliah disebabkan beberapa hal. Dilakukan kerana tidak tahu. Dan boleh juga disebut jahiliah kerana ratapan merupakan perbuatan bodoh, tidak ada manfaatnya. Perbuatan tersebut dikatakan sebagai perbuatan jahiliah kerana beberapa alasan, iaitu yang pertama, sesungguhnya perbuatan tersebut hanya akan menambah kepedihan, kesedihan dan azab bagi yang meratap. Sesungguhnya perbuatan tersebut merupakan bentuk ungkapan atau kemarahan dan penolakan terhadap takdir itu yang saya sebut tadilah. Cuma saya nak sebut ini sebelum kita pindah kepada dosa besar ke-48 itu. Dia sebenarnya kalau kita tengok dalam kitab, kita akan jumpa kata-kata sahabat. Misalnya sahabat kata bagi kami. Ni banyak kita jumpa. Jadi sahabat Nabi kata kita menganggap meratapi juga tu pergi berkumpul di rumah si mati. Ada dalam kenyataan sahabat. Kerana sahabat ni dididik oleh Nabi, bila berlaku kematian kita kena support makan minum dia tu 3 hari. Jira-jira itulah. Biarlah keluarga si mati dia relax. Nak supaya kesedihan dia tu menurun, sedih dia tu tidak semakin membara. Jadi kita bagi pada dia support makan minum dia selama 3 hari. Itu tugas jiran. Itu. Bahkan sahabat kata berkumpul di rumah dia ramai-ramai tu, itu boleh memperbaharui kesedihan dia.
Bahkan Syekh Daud Al-Fatani dalam kitab dia pun sebut, mana buat kenduri kematian itu dengan tahlil dan sebagainya, hak tu pun termasuk dalam bid'ah yang makbuhah, bid'ah yang tercela. Mazmumah makbuhah lebih kurang ya. Syekh Daud pun sebut begitu. Sebenarnya itu termasuk meratap juga. Mana dalam pandangan ulama umat ini, mereka mengatakan itu juga satu bentuk darbum minan niyah, satu macam niyah juga. Kena berhati-hatilah. Sebab tu hadirat kita duk ngajar di bola dua lagu tu. Kalau kita nak buat sungguh, nak uji pahala dia sungguh hadirat, orang-orang yang mati di kalangan masyarakat, sahabat-sahabat kita di sekitar kalau mati, kita doa kampung dia, doa semua, biar Allah ingat dia doa. Tak kira lah waktu mana, duk tengah bawa kenderaan, ingat pada sahabat kita meninggal minggu lepas, doa ya Allah ampunlah dosa sahabatku gini-gini. Sebut kebaikan dia dalam doa dia tu. Dalam doa kita, dia ni dulu dialah cuci di masjid misalnya, pun Nabi bila seorang perempuan berkulit hitam meninggal dunia kan, tak disebut pun nama dari riwayat tu. Nabi doa pada doa keampunan. Hak tu kita buat. Hak tu kita buat. Jadi hak kita duk ngatik kita lalu sebanyak mana pahala kita nak hadiah kat orang tu. Kita sebanyak mana tu? Cuba ya. Kita pun tak tahu. Ada tak tahu? Nak sedekah-sedekah pun tengok lah kita lagu mana. Patut sedekah ni bagi lagu mana hak sedekah. Tak tahu paleko. Bagi saya hak paling besarnya doa keampunan. Hak tu sebenarnya. Itu yang pertama. Yang kedua, tengok dia tu kalau ada anak yatim jaga. Hak nak sedap ambil dengan mok-mok dia tu. Biar tua pun tak apa. Dia nak pahala kan, nak tolong sungguh. Nak tolong sungguh ni bukan main-main. Rakyat kalau hak dulu ngatik tu dia ambil tu balu tu, itu dia tu. Kahwin menikah tu. Ataupun tak sanggup, piti saya. Lepas tu kata nak tolong. Dok sebenarnya hadirat. Tidak tolong tu lagu tu orang menyusahkan dia. Habis duit dia. Tidur lewat dia dengan sebab kita pergi ngatik mah dia. Duit dia pun habis. Orang itu sedekah habis kutu dia. Kalau kita sebut gitu orang marah. Dia kata support tanah ayah. Dok tanah ayah orang tak kapal. Orang tidak semaya tanah ayah. Wak kata erti. Kalau kita ngajar di bol lah, tu kat orang lain hak tak ngaji. Bol dua Lepas tu dia marah tak wak. Kalau tidak tu orang marah juga kita. Kalau nak kira orang marah. Banyak sebab orang marah ni. Kalau lain kita boleh orang marah. Dah. Benda tu takut pula orang marah. Sedangkan banyak lagi perkara orang marah kita buat juga. Kita boleh kata biar marah pergi dia. Tidak duk rebeh lingkungan kita dia marah. Tu orang Kelantan dia. Tapi apa tak boleh kata gitu dah lebat ni. Apa tadi? Kepada kita ngaji jelas dah tu. Bagai tak ada. Tapi apa buat juga. Apa sebab orang lain buat. Pelik tu. Kita ni kan nak ikut Nabi, nak ikut sahabat. Tak ada faedah mengaji main tak berubah gitu. Mengaji hadis yang kira. Tapi siapa tanya buat perkara kita buat juga. Tak ada faedah. Kadang-kadang Tuhan tak uji nikmat kita belajar, nikmat amal hadis tak ada. Tuhan tak uji. Apa? Main-main. Bukan sungguh pun nak ikut sunnah. Jadi kena ingat. Gitulah. Kata apa ustaz dia sebut tu muka lain molek dah tu lagi tak molek kita. Bak sembahyang Jumaat okey dah. Bak ngaji dah okey dah tu lagi ada. Buat kita nak semua biar ada kebaikan. Jadi hak sebenarnya bila berlaku kematian apa yang kita kena buat? Hadirat kena ingat semua hadis. Saya boleh kata semua hadis kalau melibatkan kematian, hak sama ada orang mati tu mak kita ke ataupun siapa saja, hatta sahabat pun. Kita kena doa keampunan kepada dia. Semua. Walaupun dalam hadis sebut kalau untuk ibu bapa tu dia ada khusus, tapi mula-mula sekali doa keampunan. Dan doa keampunan merupakan asas kebaikan yang kita boleh buat pada sesiapa sahaja. Duduk mana pun boleh. Tak mesti pergi kubur dia. Tak mesti. Besar sangat doa keampunan kepada orang yang telah meninggal dunia tu. Sebab tu Nabi ajar kita bila kita doa ni, kita doa biar kena semua. Allahumma ighfir lana dhunubana wali walidaina wali masyaikhina wali jami'il muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna, kita sebut pula lepas hari tu. Ya Allah, ampunlah dosa kami dan dosa kedua ibu bapa kami dan dosa guru-guru kami, orang-orang tua kami dulu. Sama ada yang masih hidup atau telah meninggal dunia. Kemudian ada wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina. Janganlah Allah timbulkan perasaan benci, perasaan iri hati kepada orang yang telah meninggal dunia tu.
Mana tak boleh kita benci pada orang mati pun kita benci lagi sebab kita ada masalah dia. Sampai dia mati, lalu kubur tengok tu dah. Dia tu dah. Pada dah tu. Tak sebut gap, gitu je dah. Jangan berada. Kalau ada hak tu dia tak akan timbul nak keampunan kepada orang mati. Nak orang kita benci lalu kubur dia pun kita buat begitu. Cek batu nasihat. Tu cara agama. Tapi dah tak sikut nak orang. Ada seorang ustaz dia kata pada saya. Jadi kata ustaz dia kata tak boleh tu. Ijma' ulama' kata tak boleh. Kan ada ulama' kata boleh. Dia nak ijma' belaka berat hati-hati. Apakah ulama' telah sepakat kata ni tadi nak sepakat ke mana? Dulu tak timbul masalah ni. Tak ada pun. Ni antara bid'ah baru di alam Melayu. Tak tahu bila muncul dia tu. Tak tahu bila. Saya tanya orang di Pondok Kenali tu, masa tu umur dia dekat 100 tahun dah, mati dah dia. Saya kata bila? Dia kata tahu aku pun celak mata ada dah dia tu. Dia apa sebut gitu? Saka kita. Nak yang tak tahu mari mana, nak cari dalam kitab memang tak ada lah. Hak kitab tu Haji Tok Lebar tu lain. Tu bukan kitab yang muktabar, senjata tu Haji Datuk Lebar dah tu. Jadi kita bukan kitab tu menjadi rujukan kita dalam ibadat ni. Hadis ada ke tidak? Setengah orang dia kata lepas tu kalau tak ada orang tu gak, lepas tu nak buat ke dia? Dia kata kita. Kata dia kalau dia mau nak buat sungguh kalau kawin royak. Betul sebut dia tidak ulama kumpul tu tak doa saja berjilid-jilid kita. Bahkan kalau kita tanya dia, duk cewek pak tiba-tiba kejut. Nak accident tak jadi kejut. Hak tu pada doa. Hak tu tak tahu mana ada. Doa tengok cermin pun tak tahu. Pada nilik nak harinya kira. Nak yang banyak lagi kita tak buat, tiba-tiba pergi buat perkara yang tidak sabit. Saya duk bimbang begini Kalau Imam Ghazali dia sebut kita duk belajar hadis, tiba-tiba kita tidak ikut hadis. Itu satu penyebab jadi ke hati. Bukan kita buat dengan berlawanan dengan kita ngaji. Masa ngaji tu ngaji, tapi tak ikut. Dia buat canggah dengan tu. Sebab apa tu? Takut orang marah. Pelik semua. Kita pun tak faham. Orang ngaji hadis lagu mana lagu tu. Takut orang marah. Saya sebut terang, kita takut Tuhan marah. Apa tu takut orang marah? Kepelik semua. Ngaji hadis yang kira lah. Tapi tak boleh nak ikut. Masalah orang nak buat itu hadiah dia dengan Tuhan, kita ni. Sepatutnya gitu ada. Gitulah. Saya kata hari ni kena berhenti awal sebelum ada urusan. Kena berhenti awal. Saya setakat itulah, minta maaf hari ni kena berhenti awal sikit. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.